Dugaan. Mengamuk dia tu melirit hingga berhari-hari. Sampailah ada anak-anak yang bagi duit atau mak angkat yang bagi, barulah hilang hangin dia tu. Akibat terlalu sibuk mencari duit dan kerap sakit, mak angkat akui dia tak mampu kemas rumah. Bila dia suruh anak-anak dan anak-anak pula tak gerak, dia tak boleh marah. Automatik akan datang semput dia tu. Melihat perangai bapa angkat yang tak membantu dalam urusan keluarga, anak-anak pula tak ambil kisah tentang keadaan rumah mereka. Nak bersepah lantaklah. Tentang makan pula, pada ketika tu hari-hari menu adalah tentang makan pula. Pada ketika tu hari-hari menu utama adalah sambal tumis. Beras pun mampu beli 5 kilo sahaja. Kalau ada rezeki lebih, baru beli telur. Ikut tekak masing-masing sama ada nak buat sambal telur goreng, sambal telur rebus atau sambal telur hancur. Air tangan ibu kan. Walaupun hanya sambal tumis, tapi sambal tumis mak angkat memang power. Aku tak pernah rasa sambal tumis sesedap tu. Dan aku pun sempat belajar cara buat sambal tumis dengan mak angkat aku. Dan sekarang anak lelaki dia mewarisi bakat mak angkat sampai dapat buka restoran nasi lemak agak terkenal di Johor. Masa mula-mula duduk bersembang dengan mak angkat, dia akui dia orang miskin, rumah tak terurus. Kalau nak tumpang rumah dia izinkan, tapi terimalah seadanya keadaan keluarga mereka masa tu. Alhamdulillah, bila mak angkat bagi tumpang duduk je pun aku dah bersyukur. Dia pun tunjukkan bilik yang bakal aku duduk. Memang tak dinafikan tak serupa bilik. Suami sampai minta maaf. Dia kata dia belum mampu untuk sediakan tempat yang selesa. Pada masa tu, keluarga mak angkat dapat terima orang luar yang tak pernah jumpa macam aku ni. Aku dah bersyukur sangat-sangat. Itulah nikmat terbesar yang aku rasa. Masa tu, perkahwinan kami memang tak disenangi keluarga aku sendiri pada waktu tu. Kesungguhan suami tak nak menyusahkan keluarga dia dan keluarga aku buat aku sangat-sangat kagum. Mak angkat pun terkejut bila suami aku datang bawa aku yang tengah sarat ketika tu. Dia sempat berseluruh. Tak dekat kahwin sampai rumah mak pun, tahu-tahu dah mengandung bini. Aku yang dengar waktu tu hanya mampu tersengih je lah. Mak angkat yang perangai agak brutal tu buat aku lebih mudah mesra dengan dia banding dua anak perempuan dia. Tak boleh dinafikan, anak-anak mak angkat semua boleh terima aku seadanya. Mungkin sikap aku yang mudah bergaul membuatkan kami cepat mesra. Hari pertama aku pindah ke rumah mak angkat memang tak boleh duduk diam. Semua tempat aku kemas. Mak angkat pula yang risau tengok perut aku yang memboyot. Tapi tak erti duduk diam. Anak-anak mak angkat gelarkan aku majlis perbandaran. Mana taknya semua tempat aku bersihkan. Bila petang, keliling rumah aku sapu. Bakar-bakar sampah sampai daun-daun kering keliling rumah bersih aku kerjakan. Mungkin juga pembawakan mengandung masa tu. Aku suka bau asap bakar-bakar daun kering. Tu yang bertambah rajin menyapu sampah. Masa tu, apa-apa yang aku bersihkan dalam rumah tu, aku minta izin dulu dengan mak angkat. Sampai satu tahap, aku pernah tebang pokok pelam yang baru berusia 3 tahun sebelah rumah. Dia hidup betul-betul tepi ampaian baju. Dengan kerengganya banyak, memang aku sakit mata. Rupa-rupanya, sikap aku ni tak disenangi bapa angkat. Aku pernah tanya mak angkat, kalau aku ada buat salah, tegurlah aku. Mak angkat kata dia bersyukur ada orang pembersih dalam rumah dia. Mak angkat kata dia bersyukur ada orang pembersih dalam rumah dia. Kehadiran aku memang banyak membantu dia uruskan rumah pada waktu tu. Anak-anak mak angkat yang kecil sudah anggap aku seperti kakak diorang. Mereka akan rasa bersalah untuk tinggalkan pinggan kotor dekat sinki. Sebab diorang tahu takkan ada orang lain yang akan basuh kalau bukan aku. Tapi rupa-rupanya kehadiran aku semakin lama tak disenangi bapa angkat. Dia sengaja masak lewat malam dan biarkan dapur bersepah dengan sisa-sisa makanan dan makanan yang dia buat tu. Bapa angkat tak boleh bersuara sebab anak-anak dia dan mak angkat dah anggap aku ni macam ahli keluarga mereka. Pernah sekali bapa angkat merajuk, dia pindah duduk dekat bansal. Aku pula masa tu yang sedih, serba salah sangat-sangat. Aku suruh anak-anak pujuk ayah diorang tapi tak ada seorang pun yang nak pujuk. Aku serba salah sangat waktu tu. Mak angkat pula kata, biarkan je suami dia. Nak tengok berapa lama bertahan duduk di bansal kayu tu. Perangai macam budak-budak. Aku dah geli hati campur kesian pun ada. Akhirnya dia pindah semula ke dalam rumah lepas aku suruh suami pujuk. Bapa angkat aku cair, manja, nak kena pujuk dulu baru nak masuk rumah.
Alhamdulillah, hampir setahun aku duduk dengan diorang sampai suami habis belajar dan kami dah tak PJJ lagi. Betul lah, bayi tu pengerat kasih sayang. Beberapa minggu lepas aku duduk bersama mereka, aku selamat melahirkan seorang anak lelaki. Orang paling suka waktu tu bukan keluarga aku ataupun keluarga suami, tapi keluarga mak angkat. Anak hanya ada dengan aku waktu ndak menyusu je. Selain daripada tu, semua mak angkat uruskan. Sayang benar diorang dengan anak kami. Dia kata, mak boleh jadi tak semput bila tengok anak aku. Sayang betul dia. Memang anak aku ditatang macam minyak yang penuh. Di saat keluarga sisihkan aku, Allah hadirkan orang luar. Keluarga yang serba-serbi kekurangan, tapi kaya dengan kasih sayang. Mereka melayan anak aku macam cucu diorang sendiri. Ayah angkat yang sebelum ni tak suka aku pun dah boleh terima kami. Mereka pun dah sedar sedikit sebanyak tentang kebersihan. Walaupun sekarang aku tidak lagi duduk dengan diorang, sedikit sebanyak diorang sedar kebersihan tu tanggungjawab semua orang. Walaupun rumah tu tak sebersih masa aku tinggal bersama diorang, tapi sekurang-kurangnya tak sekotor masa mula-mula aku jejakkan kaki ke dalam rumah tu. Dulu keluarga aku suka perlekehkan orang pengotor, miskin. Tapi bila apa yang terjadi pada aku, di saat aku dipinggirkan, golongan yang tak dipandang nilah yang terima aku. Tiada orang kat dunia ni nak jadi pengotor dan miskin. Itu ujian dia. Ujian kita adalah diri kita sendiri yang merasakan diri kita sentiasa bagus. Sekian, terima kasih.